Perkataan loss ni sensitif. Ada adik-adik marah. Okay. Loss pula otak kau. Tak, loss ni bukan korang jahanam. Bukan. Yes. Loss ni ibarat dia, welcome to the Desma Kingdom. Episod yang seterusnya podcast Henyak Podcast. Selamat datang semua. Tak, loss ni bukan korang jahanam. Bukan. Yes. Loss ni ibarat dia, bila kita terlalu banyak benda, kita jadi loss. Itu maksud lossnya. Macam mana? Bukan maksudnya korang ni generasi yang bangang. Bukan. Bukan. Yes, betul. Kan, jadi too much information. Sebab tu kena ada guide. Yes. Kan, kalau seorang-seorang sendiri ikut persepsi, jadi korang akan pening nanti. Buat ni ke yang ni, itu ke. Jadi pening. Dia tak tahu mana satu. Akhirnya apa pun tak dapat. Yes. Burung tak dapat, tangan bau tai. Okay tuan, contoh kalau this generation, okay, dia banyak dapat information. So macam mana dia nak tahu information betul? Macam mana nak filter? Even kalau kita tengok mentor pun banyak sekarang. Okay. Mana yang maksud macam mana? Mungkin ada guideline tuan boleh cerita Okay, sikit. pertama, dia start dengan prinsip. Okay. Prinsip mesti mau ada dulu. Kedua, dia kena ada clear vision. Okay. Dia sebenarnya nak jadi apa? Okay. Okay, dia nak jadi apa, nak capai apa. Okay, untuk ada guide tu, dia kena cari orang yang ada experience, terbukti sukses dalam apa dia nak capai dalam hidup. Okay. Tak saya tuan ada cerita, ada ayat Al-Quran apa benda tuan? Yang mana? Yang kalau nak buat sesuatu mesti ada evidence dulu. Oh, ada. Kul hartu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu kisah tentang maksud dia, jika kamu orang yang benar, nyatakan bukti. Maksudnya kita always kena dapat maklumat, jangan telan terus. Always kena filtering. Dia panggil ilmu menapis ilmu. So bila dengar sesuatu, berita tu, check dulu. Okay, contoh, betul ke ni? Contoh dia suruh kau pakai mask 2 lapis. Kan? Contoh, beza tak orang yang pakai sebab ikut kena pakai dengan orang yang kenapa kena pakai? Apa signifikan dia? Macam mana benda ni boleh mengelakkan bla 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 bla. Okay. Dari sudut sains dia apa? Itu advantage kita zaman yang kita boleh capai maklumat mana-mana. Setuju? Kan? Bukan kita. Jadi kita dah start ada power lah untuk filter knowledge. Contoh, saya bagi contoh. Okay. Saya pernah cakap benda ni, tapi ni sensitif sikit lah. Tapi inilah fakta, contoh. Exposure. Ada orang tak setuju. Tapi bagi saya kita ada hak. Sebab semua orang boleh buat silap. Kan? Contoh, kalau kita ikut standard punya mentality, kalau kita, katakanlah kita ada anak tak berapa sihat, bawa pergi klinik, okay, selalunya orang akan setujulah apa sahaja yang doktor cakap dan apa sahaja ubat yang doktor bagi. Katakanlah dia tahu anak dia hanya demam, tak ada batuk, tak ada bersin, tak ada apa. Let's say, katakanlah tiba-tiba ditawarkan ubat sekian-sekian yang dia rasa tak ada kena-mena. So dia boleh argue ataupun dia boleh menanyakan semula kenapa saya kena ambil ini. Dan dia boleh bagi tahu saya tak nak. Kan? Semua orang kena tahu tu. So kita kena ada lah. Ini bukan kita cerita pasal sains yang mendalam. Ini adalah asas untuk hidup. Kita tahu hidup ni apa yang penyakit yang standardnya. General knowledge asal kita. General knowledge. Kita akan demam, makan batuk, sesama. So apa ubat dia? Kenapa kena ubat ni? Apa efek dia? Apa cara lain selain daripada ubat ni? So semua ada tanggungjawab untuk ini. Okay, tanggungjawab kepada diri sendiri ni nampak simple, tapi dia penting. Kalau orang tu dia tak ada tanggungjawab terhadap diri dia sendiri, dia akan serahkan tanggungjawab diri dia kepada orang lain. Betul, saya setuju tuan. So orang lain cakap kat dia ikut menonong. So kalau orang tu intention dia baik, okey lah. Tapi kalau intention dia tak baik, apa jadi kat orang ni? Jahanam hidup dia. Setuju. Okay tuan, one of the thing tuan selalu melaungkan lelaki ni suruh kena keluar cari wang dan sebagainya. So dia ada satu stigma dalam masyarakat kita ni, mungkin sensitif sikit nak cerita, tapi just for exposure. Yang cakap kalau duit ni adalah source of evil. So duit ni adalah sumber kejahatan. So mungkin tuan boleh bagi exposure sikit why especially men kena faham how the money works. Okay. Sebenarnya kalau nak ikut nakal punya, sebenarnya bagus lah siapa tak suka duit. Kau faham tak? Tak, kalau ikut nakal lah. Kata untuk orang saya buat bisnes. Saya lagi suka ramai pesaing ke kurang? Kurang lah. Sepatutnya saya suka kurang.
Jadi saya akan bagi tahu korang sebenarnya tak elok duit banyak. Bagus duduk situ. Jangan cuba melawan. Hidup apa adanya. Kalau ikutkan lah. Kalau ikutkan betul lah. Kan, tapi kita lain. Kita rasa macam kalau tak bagi tahu orang benda betul, tak baik lah. Padahal kita tahu kan. Setuju. Okay. Nombor satu, kita kena tahu daripada mana datang prinsip-prinsip ini. Bahawa duit tak elok, duit jahat. Pertama, saya berani jamin orang-orang yang macam ni adalah orang yang tak pernah ada duit banyak. Okay, satu. Okay. Dia tak pernah ada duit banyak. Okay, pertama. Kedua, kita kena faham konsep duit ni. Kita letak tepi pasal duit. So kita kena tahu hidup ni sepatutnya kita boleh ada banyak pilihan dalam hidup. Dan sistem hidup kat dunia ni, untuk ada banyak pilihan dalam hidup ni, akses dia adalah duit. Duit tu macam kunci. Yes, tools. Contoh. Satu orang hantar anak dia sekolah sini, sekolah yang biasa punya. Adakah betul dia nak hantar situ? Okey je. Ataupun dia tak ada choice? Betul. Yes, betul. Faham tak? Faham. Contohlah rumah yang dia duduk sekarang. Adakah betul-betul dia duduk di rumah itu? Jiran dia menyemak, selalu bergaduh, bising dan sebagainya. So adakah dia memang nak duduk di situ atau dia tak ada choice? Okay. Faham tak? Okay, faham. Okay. So duit ni sama ada kita suka atau tak, dalam dunia ni dia adalah akses terhadap banyak pilihan dalam hidup. Okay. Maksudnya tak ada jahat pun. Dia boleh tolong kita untuk boleh pilih banyak benda dalam hidup. Membuka banyak lagi pintu. Yes. Okay, seterusnya. Tidak dinafikan ada orang jadi jahat sebab duit. Tapi namun bila kita berbalik kepada sifat fitrah manusia tu, kejahanaman seseorang manusia tu sebenarnya dia start dengan diri dia sendiri. So ada pun benda-benda luar ni hanyalah alat yang mengembangkan diri dia sebenar. Contoh, satu orang yang baik ketika dia miskin. Bila dia ada duit banyak, kemungkinan besar dia akan jadi orang kaya yang baik. Okay. Sebab ketika dia miskin, dia memang orang baik. Faham? Orang yang miskin tapi hati dia busuk, bila dia kaya, dia akan jadi orang kaya yang berhati busuk. Kan? Okay. So sebenarnya dia akan mengembangkan sikap asal dia tu. Contoh sama macam media sosial. Okay. Kita boleh sembang lah media sosial ni jahanamkan hidup, internet apa benda semua betul. Cuma kalau kita berbalik kepada dia punya asal dia, pengguna dia adalah manusia. Yes, betul. Kalau orang tu di alam realiti dia memang suka cakap pasal orang, suka gosip, suka fitnah. Kalau ada media sosial, maka media sosial ni membantu menaik taraf kebolehan dia bergosip. Kebolehan berdrama dan kebolehan memfitnah. Begitu juga sebaliknya. Okay, so kita kena faham. Dia berbalik kepada sifat individu tu. Jadi orang tu dia tak bolehlah cakap duit ni adalah benda-benda yang menjadikan orang lain jahanam. Sebab kita kena tengok data. Kalau semua orang yang banyak duit jahanam, kita boleh terima hakikat bahawa duit membuatkan orang jahanam. Tapi kalau kita tengok data dalam hidup ni, ada orang kaya, dia baik lah. Maksudnya something wrong somewhere. Faham tak? Okay. Maksudnya sebenarnya duit ni adalah tools untuk amplify benda tu. So kita boleh nampak sifat dia dengan lebih luas kalau dia ada duit dah, senang cerita. So Tuan, bila cerita pasal duit, benda yang paling dekat adalah kaya kan. Bagi Tuan sendiri kan, boleh ke semua orang jadi kaya Tuan? Secara jujur dia? Saya jujur Tuan. Tak boleh. Semua orang tak boleh. Sebab berbalik kepada tadi tu, dia ada kena mengena dengan banyak benda Tuan. Jadi kaya ni, pertama kita ulas pasal kaya. Kan? Ini saya lah. Kalau cuba korang fikir kan apa yang saya cakap ni, ada logiknya atau tak. Kaya kita mesti kaitkan dengan berapakah nilai duit yang seseorang ada. Dan itu matrix dia. Dan untuk saya ada mendalam lagi. Setelah saya melalui hidup ni, jumpa macam orang, saya dapati kaya ialah matrix dia ialah berapakah pendapatan bersih seseorang itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun. Bersih bersih. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang ni tak faham. Kadang-kadang seseorang tu dia ada banyak hartanah. Ataupun dia ada banyak
benda-benda yang bersifat fizikal, tetapi tidak mendatangkan aliran tunai. Okay, income dia tak banyak. So dia tidak still ada, kita boleh katakan orang ni dia tak kaya lagi. Kan, sebab dia hanya ada benda tu. Tapi kalau dia cairkan, mungkin dia ada duit. So maksudnya kaya bagi saya ni adalah cash flow tuan. Aliran liquid tu. Aliran tunai yang masuk setiap bulan macam tu. So mungkin lah, as tuan pun orang yang berexperience dengan perkara wang, cash flow semua. Mungkin tuan boleh cerita sikit. Mungkin orang ni dah ada perkara ni, ada skills ni, dia nak polish. Apa skills tuan yang memang kena ada 2023 nak masuk 2024? Let's say dia punya goal nak jadi kaya. Apa skill crucial kena ada tuan? First, dia kena boleh mampu reset otak dia daripada limitation. Ni first paling penting lah. Kaya sama dengan income tak ada limitation. So now, kalau dia tu nak jadi kaya, so dia kena tengok dengan apa yang dia ada, kebolehan dia, macam mana dia nak generate income yang tak ada limitation. Tengok apa bahaya dia kalau orang tak faham. Katakanlah ada orang dia berniaga. Sebab tu kita tak boleh, belum tentu orang berniaga boleh kaya. Sebab apa? Sebab dia ada banyak faktor. Contoh, orang tu dia berniaga, sesuatu produk yang margin keuntungan dia nipis. Dan jumlah demand dalam pasaran tak ramai. Dan effort dia untuk memasarkan produk dia, effort dia lebih kurang. So dia, walaupun kaedah dia menjana pendapatan tu tidak ada limitation, tetapi business tu limitation, usaha dia limitation. So sebab tu dia tak kaya. So saya teringat satu benda yang tuan selalu sebut. It's really easy to be great these days. It's so easy to win this day. Mungkin tuan boleh cerita sikit kembali tuan. On the effort sendiri. Zaman sekarang bagi saya paling senang nak menang. Menang in terms of pertama kita kena terima hakikat bahawa dunia hari ini hyper kompetitif. Sebab apa? Pertama, manusia semakin ramai. Kedua, ada internet. Kenapa internet memainkan peranan terhadap persaingan ni? Sebab semua orang boleh akses maklumat. Kalau dulu konsep dia ini yang sebenarnya dalam kita tak boleh buat benda macam ni, iaitu kita panggil bila seorang dia je boleh tu, kita panggil apa? Apa nama perkataan ni dia panggil? Ya Allah, lupa pula. Seorang dia boleh? Selfish bukan? Bukan. Maksud dalam niaga, dia seorang conquer, dia panggil apa? Shark bukan? Bukan. Saya tak ingat lah. Sebab tu sebenarnya konsep dia dulu, orang banyak rahsiakan macam mana cara dia buat. Sebab orang lain, kalau tuan tahu sesuatu, orang lain susah nak tahu kecuali tuan bagi tahu. Betul lah, setuju. Betul. Kan? Tapi sekarang kalau tuan tak tahu, tuan boleh cari Google je. Bukan sekat Google, sekarang ni ada legend lebih canggih, ChatGPT. So sebab tu dia membuatkan persaingan dia semakin dahsyat. So sebab akses terhadap maklumat tu dia luas. Jadi semua orang boleh akses. Kan? Contoh, hari ni macam mana media sosial ni, katakanlah kita nak buat live stream ataupun nak reach people. Dulu the only way untuk reach people ni, semua orang kena masuk satu platform je, iaitu mainstream media. Network company lah. Kau kena masuk TV. Betul. Kau tak boleh simply tiba-tiba duduk tepi jalan beli alat-alat ni beratus-ribu, berjuta-juta apa semua untuk buat live. Betul, saya setuju. Kan? Betul. Kecuali kau masuk dalam dia orang. Sekarang bila datang media sosial, semua orang boleh muncul tanpa guna dia orang. Betul. Dia orang pun kembali. Yes. Maksudnya untuk seseorang tu dia kontrol semua dah tak boleh dah zaman ni. Dia easy access. So kenapa easy to win? So dia datang dengan dia punya impact negatif dia lah. So kecanggihan teknologi internet ni semua dengan kecanggihan dunia bisnes, katakanlah dalam food industry, semua benda canggih tau. Semua melibatkan teknologi. Even food industry pun melibatkan teknologi. So bila kita buat bisnes, kita punya konsep adalah kurangkan kos supaya dapat untung lebih. Konsep dia macam tu. Betul. So bila kita nak buat satu produk, kita akan fikir 1001 cara macam mana supaya kita boleh post barang ni, dan kita boleh, benda ni boleh tahan lagi lama,
benda ni boleh dicapai kepada lagi ramai orang. So dia melibatkan benda-benda artificial. Okay? Betul. So maksudnya dari segi lain lah mic tuan buat apa? Okay. Tadi lain ni headphone Okay. Headphone. Suspense sikit kan. Okay. Apa kau orang tadi? Okay. Easy to win Okay, balik tadi. Okay, bila manusia semakin disuap dengan benda-benda yang artificial, yes. Chemical, kan, gula putih masuk dalam tubuh badan dia apa semua. So pertama dia akan here and there tu akan merosakkan manusia daripada macam-macam perkara lah. Which is saya percaya termasuklah dia punya mental dia. Okay. Dari segi mental. Okay. Kemampuan dia kontrol dia punya mental, kemampuan dia mengharungi cabaran. So dia punya strong untuk melalui cabaran dalam hidup tu dia semakin merudum. Disebabkan faktor-faktor luaran ni lah. Bila dia makan, dia something wrong somewhere. Okay, seterusnya kurang mengambil berat terhadap aktiviti fizikal sebagai seorang manusia pun akan mengganggu gugat fungsi fizikal sebagai seorang manusia tu. Sebab apa? Sebab bila zaman moden ni muncul macam-macam kejaya ya, daripada duduk, buang bergerak kan. So kalau dah kejaya macam tu tapi dia tak buat sesuatu untuk memastikan diri dia terus bergerak, so lambat laun dia kemampuan dia sebagai manusia tu semakin merudum. Okay, ditambah pula dengan perkara-perkara yang boleh mengganggu dia punya fokus, seperti terlalu banyak consume content di media sosial, terlalu lama main video games, terlalu banyak menonton video lucah, okay, terlalu banyak entertainment. So nampak tak betapa berkecamuknya manusia jadi zaman moden ni. Sebab tu sesiapa yang tak buat semua benda tu dah boleh ada self control yang tinggi, senang dia nak menang. Sebab most people rosak. Sama ada dia sedar atau tak. Rosak ni bukanlah dia ahli neraka. Tak. Betul. Tak, maksudnya dia punya fungsi dia sebagai manusia tu dia jadi okay, itu belum cerita lagi dengan benda-benda yang melibatkan ketagihan, bahan-bahan terlarang yang terlalu mudah akses dan sebagainya. So lagilah fungsi otak manusia tu. Jadi so sesiapa yang mengambil jalan yang serius untuk membangunkan diri dia tu, so dia senang nak menang. Contoh kalau tuan tengok soalan-soalan dalam live orang niaga. So macam mana nak konsisten macam nak semangat Nampak? Tu masalah apa? Masalah bisnes ke masalah dia dengan diri dia? Masalah diri dia. Bukan masalah bisnes. So kalau kita solve masalah bisnes dia pun, diri dia tak settle. Faham tak? So kalau kita digging, tak payah cerita pasal sains lah. Benda ni semua orang boleh faham. Common sense lah. Common sense je. Okay, setuju. So tuan, saya sebenarnya nak tanya tuan benda-benda berkaitan dengan, since tuan sendiri buka benda-benda berkaitan dengan media sosial apa semua ni, saya sebenarnya nak tanya tuan pasal perjalanan tuan dekat media sosial ni. Tuan pun dah start daripada 10 tahun lepas apa semua kan. So macam mana kita nak teruskan ke kita nak sambung ke episod seterusnya tuan? Okay, boleh je sambung. Okay. Tapi sebelum kita cerita pasal media sosial tu, saya nak tanya tuan. Okay, tuan kira orang muda lah. Okay, tak ada. So adakah, saya nak tanya, tuan ada ambil tahu tak pasal nationalism? Maksudnya benda-benda yang melibatkan negara. Contoh tentang pentadbiran negara, tentang keadaan politik, tentang dari segi rang undang-undang, contoh bajet. Tuan ada ambil pot tak? Ada secara generally ada. Mesti kena ada punya benda-benda, at least tahulah benda-benda. Kalau tak go in details pun, at least kita tahu. Tapi tuan rasa dalam generasi muda dia ambil pot tak? Saya yakin lah pasti tuan. Ni based on saya punya readings, tengok pada sejarah-sejarah lepas. Memang all the entertainment actually to distract themselves untuk tahu pasal benda-benda macam ni. So actually jujur saya cakap Matrix. So maksudnya The Matrix tu is real. Kan, maksudnya diorang punya fokus, dia distract. Yes, betul. Fokus diorang kat tempat lain
supaya dia tak pasal benda-benda ni So that's it, dia orang tak pasal reality. So even kalau kita tengok even media sosial sendiri kan, kita tengok kan orang all the scrolling actually dia orang tak sedar apa yang dia buat, dia orang buat tu makan dia punya otak secara perlahan-lahan. Sebab contoh benda-benda yang melibatkan negara ni kita kena tahu. Sebab kita duduk dalam negara ni. Ya, betul. Pertama, kita tahu bahawa kita tak boleh ubah akta dan sebagainya. Cuma sebagai orang biasa, bila kita tengok katakanlah bajet 2024, bila kita tengok ni, kita tahulah macam mana nak prepare betul. untuk tahun 2024. Kan? Jadi kita tak adalah tiba-tiba kenapa ni apa benda. Contoh antaranya kenaikan kadar cukai daripada 6 pergi 8%. Lepas tu ada banyak subsidi yang dikurangkan. Yes, betul. Kan? So kalau kita fikir dari segi chain of economy, so memang akan impak dia akan katakanlah di sini dikurangkan subsidi. So apa akan berlaku? Mungkin kos dia akan naik. Yes, betul. So bila kos dia naik, orang berniaga. Kos naik, kan takkan dia nak jual harga sama. Betul. Sebab sama dengan rugi. Yes, betul. Rugi baik tak payah. Kan? So untuk memastikan still ada untung, dia akan naikkan harga. Betul. So bila satu industri, terutamanya katakanlah dari segi transportation, menaikkan harga dia, kau rasa impak tak kat semua? Impak, of course. Kan? Impak dekat banyak benda, banyak perkara. So secara tak langsung ada banyak perkara, so keperluan hidup dan juga kos sara hidup akan meningkat. Faham. So siapa yang akan paling teruk? Golongan majoriti, terutamanya mereka yang ada income yang stagnan. Orang yang kerja makan gaji yang tak ada income tambahan. Sebab income dia sama, tetapi tiba-tiba dia isu dia kan membazir tau. Sebab income dia sama, tapi kos sara hidup meningkat. So diorang ni adalah golongan yang paling ramai. So diorang paling teruk. Faham? Yang kaya akan terus kaya. Betul. Sebab kenapa dia akan terus kaya? Sebab orang yang golongan-golongan ni mungkin akan jual dia punya aset satu. Tak, sebab dia orang faham bagaimana ekonomi bergerak. Dia faham macam mana mencipta aliran tunai. Faham. Dia faham macam mana nak belanjakan duit untuk mencipta lebih banyak duit. Kan, isu dia bukan kau kaya kau makin kaya, tak. Isu dia orang faham. Kan? Cuma majoriti orang ni dia tak faham. Kalau kita duduk, berapa ramai yang faham? Saya yakin kita pasal mata wang dan sebagainya. Minority je yang faham. That's why tadi kita bincang cerita, memang as a man kita tahu macam kita tuan selalu cerita kan, family first for man adalah financial lah. And man tu mesti kena ada tanggungjawab dia. Maksudnya dia sebagai lelaki wajib untuk orang lelaki tu bab ekonomi dia kena tahu. Yes, wajib. Betul. Sebab dia tahulah, jadi dia boleh cerita kat bini dia, kat anak dia. Jadi dia kena tahu kau kena buat macam ni, macam ni. Emas ni macam mana. Sebab dia adalah benda yang asas kita hidup semua guna. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok The Matrix katakan kan. So sebab tu kalau kita tengok system education, kita macam pelik lah kenapa bab-bab pasal bagaimana duit berfungsi ni tak ada. Padahal semua orang guna duit. Yes. Kan? Jadi something wrong somewhere. Jadi kita kena faham lah, kita tak boleh ubah sistem. Betul. Jadi kalau kau dah besar, jadi kau kena belajar lah. Contoh, lagi satu kan, sebenarnya hidup ni always ada option. Katakanlah selain daripada belajar yang katakanlah belajar di universiti ataupun college yang mengambil masa 3-4 tahun, kita juga boleh belajar short course. Yes, betul. Kan yang ni ramai tak perasan. Sebab dia very straightforward. Kau nak faham apa supaya kau boleh gunakan untuk cari duit. Sebab sama je. Orang yang belajar masuk universiti 3-4 tahun, goal dia adalah supaya dapat gaji basic 1,500 ataupun 1,800. Itu je sebenarnya 3-4 tahun. Memang itu tegak je kau belajar supaya kau boleh exchange knowledge kau tu. Boleh dapatkan in return kau dapat duit. So memang kau belajar untuk kerja. Betul, setuju. Kau kena bagi tahu dia orang semua. Memang bagi tahu tegak je supaya dia faham. Jadi along the way, katakan if anything happen, dia rasa ni tak suit untuk dia, bla bla, dia kena faham. Aku belajar ni untuk dapat duit. Kalau ni so aku kena buat something lain untuk dapat duit teruskan hidup je. Untuk dapatkan duit teruskan hidup. Itu tujuan dia. Tapi bila dia orang create, kau kena belajar, kena macam ni, bla 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 bla, jadi dia orang jadi pening. Contoh itu saya buat live, ada adik tu, dia tanya, kita orang ni boleh lepas belajar. Jadi kita orang tak ada pengalaman. Jadi bila nak kerja, semua nak pengalaman. Betul. Betul. Make sense juga. Betul. Macam nak jawab? Betul. Industri nakkan orang yang with experience. Orang experience. Tapi dia tak ada experience. Dia pula tak ada experience.
siapa nak ambil dia kerja untuk dia apply dia punya skill? Siapa yang sanggup untuk invest kerugian yang bakal berlaku sebab orang berniaga dia nak fokus semua profit dia. Faham? Dia bukan pasal orang tu kesian kat kau, tak. Dia very straightforward. It's about loss or profit. Profit or loss. Sebab whatever happen, whatever good for the company, good for everybody. So selagi mana company tu boleh make money, ada untung, so orang lain pun boleh hidup. Dia bukan pasal kau. Faham tak? So macam tu dunia ni bergerak. Jadi sebenarnya itu je saya cakap. Lelaki tu utamanya, bapa kan, dia kena main peranan, dia kena bagi tahu kenapa. Dia sendiri kena faham bagaimana dunia ni bergerak. Especially ekonomi ya. Ya. Sebab one of the things saya rasa saya dulu the only way untuk prove seseorang tu skill ataupun kompeten untuk buat benda-benda berkaitan untuk menolong sesebuah perkara, let's say dia nak masuk kerja kan, apa yang proof dia tu boleh buat kerja adalah cert. Tapi di zaman moden ni tak semestinya cert adalah cara untuk dia show the result. Okay, aku boleh buat benda ni. Sebenarnya bukan zaman moden, sebenarnya daripada dulu. Okay, mungkin kita boleh cerita sikit. Okay, sebenarnya macam ni.